Okey, soalan 11C, soalan yang terakhir. Raja 8.2 menunjukkan susunan radas yang tidak lengkap dan sudu besi tidak berjaya disadurkan. Soalannya, terangkan mengapa proses penyaduran besi itu tidak berjaya. Cadangkan larutan X yang sesuai digunakan. Jadi kita nampak di sini ada penggunaan bateri. Jadi bila ada bateri, ini adalah sel elektrolisis. Okey, untuk sel elektrolisis macam yang cikgu ajar sebelum ini, kata kuncinya ataupun tipsnya adalah si pendek katot. Maksudnya, ada panjang dan pendek di sini. Yang pendek ini akan bertindak sebagai katot. Manakala yang panjang automatiklah jadi anode. Jadi katot ni terminal negatif, anode ni terminal positif. Untuk elektrolisis. Jadi untuk elektrolisis di anode ada 3 faktor. Yang pertama, kalau logam pilih logam. Maksudnya sekarang ni sudu besi ini adalah logam. Jadi apa yang berlaku? Sudu besi adalah logam ferrum. Ferrum ini akan terpilih mengayon menjadi ion ferrum. Jadi apa yang berlaku? Sudu besi ini tidak tersadur. Dia akan mengalami penghakisan. Dia akan terhakis, dia akan mengayon. Jadi dia akan menipis sedikit kita punya sudu ini. Jadi ini sesuai untuk proses penulinan. Kalau sudu besi itu berkarat, kita mau buang karat-karat tu, kita gunakan susunan ini. Tapi sekarang ini kita mau sadurkan. Jadi kalau sadurkan, tidak boleh letak sudu besi di sebelah anode. Kita kena tukarkan dia di sebelah katot. Kena tukarkan besi ini pergi sebelah katot dan kita kena pastikan sudu besi ini, kalau kamu mau disuruh lukis, pastikan sudu besi ini terendam sepenuhnya. Seterusnya larutan X. Larutan X ini kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan larutan garam larut bagi elektrod yang paling bawah dalam SiK. Sekarang ini elektrod kita besi dengan ferrum. Jadi besi dengan kuprum. Ferrum dengan kuprum. Jadi antara ferrum dengan kuprum ni lebih bawah. Jadi kita akan gunakan apa-apa kuprum yang larut. Ada kuprum 2 sulfat pun boleh, kuprum 2 nitrat pun boleh. Jadi apa yang berlaku kalau kita tukar? Begini kedudukannya. Kita kena ada sudu besi ini yang terendam sepenuhnya, larutan kuprum 2 sulfat, kepingan kuprum di anode. Jadi di katot tu ada sudu besi, di anode kita gunakan kuprum. Apa yang berlaku? Untuk di katot ini, dia akan pilih ion paling bawah. Dalam kita punya larutan ini, kita ada ion H+ dengan Cu2+. H+ berasal daripada larutan. Cu2+ berasal daripada kuprum 2. Jadi antara H+ dengan Cu2+, ion positif paling bawah adalah Cu2+. Kalau dia bagi anode, kita akan ambil anode yang paling positif, iaitu Cu2+. Cu2+ ni akan bertukar kepada Cu. Jadi Cu inilah yang akan pergi sadur besi ini. Sudu besi ini akan tersadur oleh ion Cu2+ yang termendak di sini. Jadi itulah dia punya pembetulan yang perlu kita buat. Jadi kita pergi kepada soalannya. Dia minta terangkan mengapa proses penyaduran besi itu tidak berjaya dilakukan. Kemudian cadangkan larutan X. Jadi sekarang ni 4 markah. 1 markah untuk mencadangkan larutan X. Jadi 3 markah untuk kita menerangkan kenapa sudu besi itu tidak berjaya disadur. Jadi perkara pertama kita tulislah tadi, kedudukan sudu besi perlu berada di katot. Manakala kedudukan logam kuprum perlu berada di anode. Jadi kesilapan kedudukan ini menyebabkan sudu besi tidak tersadur. Malah dia menipis. Tulislah kita punya ayat yang sesuai.
Okey, dan cadangan larutan X, okey, boleh tulis simbol, boleh tulis formula kimia, boleh tulis nama penuh. Okey, kita biasalah tulis nama penuh, senang sangat kan. Larutan X adalah larutan kuprum 2 sulfat ataupun larutan kuprum 2 nitrat. Jadi dapatlah kita markah keempat. Okey, jadi 11 C sudah selesai, maksudnya sudah 2 set soalan kita bincangkan. Okey, set 1 dan set 2, kertas 1 dan kertas 2. Jadi, ulang kajilah berulang-ulang, nontonlah video ni berulang-ulang kali supaya kamu lebih faham. Okey, banyak masa lagi kamu ada hari ini dan hari esok. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk kamu dapat keputusan yang cemerlang. Ulang kaji berulang kali. Okey, sebelum exam tidur awal. Kalau kamu mengantuk, kamu susah untuk mengeluarkan maklumat daripada otak kamu tu. Jadi, hari ini tidur lambatlah. Boleh tidur lambat, stay up, ulang kaji sampai besok petang. Besok petang lepas Isyak, malam tu jam 8 tidur sudah. Supaya bangun pagi Selasa tu lebih cergas. Okey, good luck semua untuk SPM. Okey, kalau sempat cikgu akan buat video pula. Okey, latihan by topik. Okey, kalau yang sudah selesai dan sudah faham set 1 dan set 2 ni, bolehlah nonton video untuk setiap topik. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.